Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua sihat? Semua sihat? Hai, sihat Ego. Alhamdulillah. Okay, good. So, hari ni saya akan sambung yang minggu lepas punya. Minggu lepas kita dah belajar tentang penambahan dan penolakan bagi ungkapan algebra. Betul tak? Siapa ingat lagi? Saya ajar minggu lepas. Ingat tak? Kalau penambahan ungkapan algebra dan penolakan ungkapan algebra macam biasa je lah, tambah tolak. Sekarang bila kita masuk bab pendarapan dan pembahagian, kan saya ada tuliskan tips dia. Kalau didarab, contohnya A per B darab C per D, dia akan jadi apa? AC per BD. Betul tak? Ingat lagi tak? Okey. Lepas tu satu lagi kalau darab, kalau pembahagian. Pembahagian A per B bahagi C per D. Dia akan jadi A per B darab D per C. Okey, ingat kan benda ni? Ingat Okey, so hari ni saya akan bagi tahu step cara nak menyelesaikan soalan mengenai pendaraban dan pembahagian. Okey, kita pergi kepada soalan yang pertama. Okey, soalan yang pertama melibatkan 5K tolak 10 bahagi 9 tolak 3H darab 3 tolak H bagi K kuasa 2 tolak 4. Okey, pertama sekali, step pertama, kamu perlukan faktor. Faktorkan mana yang boleh. Faktorkan mana yang boleh. Mana yang boleh? Okey, sekarang kamu tengok dekat bahagian yang pertama. 5K tolak 10 dengan 9 tolak 3H. Boleh difaktorkan ke ataupun tidak? Saya tanya, boleh tak faktorkan ke tidak? Kan saya cakap hari tu kan, kalau bahagian faktor, kamu kena tengok perkali dahulu. Perkali dia 5 dekat sini dan perkali di sini adalah negatif 10. So sekarang, dia sifir berapa? Sifir 5, betul tak? Saya cakap sorang-sorang Tolong respon. Sekarang 5K dengan tolak 10, boleh faktorkan ke tidak? Boleh ke tidak? Boleh. Boleh. So kita faktorkan jadi berapa? Kita faktorkan 5 kan? Lepas tu yang tinggal dalam adalah K tolak berapa? K tolak 2, betul? Okay. So bawah ni pula kita boleh faktorkan sifir berapa? Sifir 3, betul tak? Betul. So dalam dia tinggal berapa? 3 tolak H. Betul tak? Betul kan? Lepas tu sekarang belah sini pula. Ada yang boleh difaktorkan ataupun tidak? Boleh kan yang bawah ni? K kuasa 2 tolak 4 ni boleh faktorkan guna pendaraban silang. Okay? So akan buat di sini. So kita akan pecah kepada 2. Yang ni kita akan pecah kepada 2 darab 2 lah. Okay. Ataupun 1 darab 4. Kita tengok dulu, kita try and error. So sekarang sini K dengan K, belah sini didarabkan belah sini didarabkan. Sini 2, 2. Yang pasti kat sini mesti dapat K kuasa 2. Yang kat sini mesti dapat 4. Dan kat sini mesti dapat kosong So sekarang, salah satu daripada sini untuk dapatkan negatif 4. Untuk dapatkan negatif 4 mesti kena ada satu negatif, betul tak? Sebab kalau darab silang, yang ini akan jadi, yang first akan jadi negatif 2K. Yang bawah akan jadi 2K. Yang ni ditambahkan, yang belah sini didarabkan. Okay, nampak tak? So jawapan dia, belah bawah ni boleh dapat K tolak 2, K tambah 2. Ingat lagi tak darab silang ni? Semua ingat lagi tak darab silang? Secakap seorang ke? Ingat kan? Okay. So sekarang bila kamu dah tengok dekat sini, yang mana boleh dipotong, yang mana boleh dipermudahkan. Kita tengok yang pertama. Sekarang K kuasa 2 ada kat atas sini dan K kuasa 2, K kuasa 2, K tolak 2 dan K tolak 2 boleh dipotong.
Okay, yang sini pun boleh kan? 3 tolak H, yang ni pun 3 tolak H. Boleh dipermudahkan. Maka jawapan akhir dia adalah 5 per 3 K tambah 2. Okay, ni jawapan akhir dia. Okay, semua faham tak? Faham. Faham Okay. Faham. So, untuk berdaraban semua dah faham cara dia. First kali kita guna pemfaktorkan mana yang boleh. Dan yang kedua, selesaikan. Cara kedua ni selesaikan lah. Selesaikan. Sekarang ni kan dah kamu dah tak faktor kan. Sekarang kita selesaikan dengan permudahkan. Yang mana boleh dipotong. Okay. Semua tahu kan kenapa boleh potong? Boleh Tahu. Sebab Tahu. tahu. Alright, good. So sekarang kita pergi kepada pembahagian ungkapan algebra. Pembahagian pula. So kalau pembahagian tadi secakap apa? Kalau dia bahagi, maka kita boleh tulis balik dalam bentuk darab. Betul tak? So kita akan dapat berapa? Darab berapa? M kuasa 2 tolak Tolak 25 per 8 Q kuasa 2. Q Alright. kuasa 2. Okay, good. So, sekarang kita tengok balik. Dia dah jadi bentuk darab balik kan. So, step pertama adalah kita kena permudahkan. Kita kena faktorkan. Yang mana boleh difaktorkan, yang mana tidak boleh. So, sekarang kamu tengok belah sini. Boleh tak faktorkan apa-apa daripada sini? Kalau yang 2PQ, boleh faktorkan ke tak? Tak boleh kan? Tak boleh. Okay. Tak boleh. Kalau M tolak 5, boleh faktorkan ke tidak? Boleh? Tak boleh sebab tak boleh. Tak boleh. Tak boleh, betul. So, sekarang yang atas ni, boleh faktorkan ke tidak? Boleh. Boleh kan? So kita guna pendaraban silang, betul tak? So kalau kita guna pendaraban silang, kita kena pecahkanlah kepada M dan M. Jadi saya pecahkan kepada 5 lah. So sekarang kita buat try and error M, 5. So belah sini mesti jadi M kuasa 2. Belah sini mesti jadi negatif 25. Dan belah sini jadi kosong. Sebab apa kosong? Sebab apa kosong? Sebab sebenarnya dia adalah tambah kosong M tolak 25. Okay. Nampak tak? Nampak. Okay, nampak kan? Okay, so sekarang nak jadikan negatif 25 macam mana nak didarabkan? Mesti salah satu ada Negatif. negatif. Betul. Alright. So, bila didarabkan silang, yang atas ni akan jadi negatif 5M. Yang bawah ni akan jadi 5M. So, bila ditambahkan maka jadi kosong. Yang ni bila didarabkan akan jadi negatif 25. Yang ni didarabkan akan jadi M kuasa 2. So, betul lah jawapan dia adalah M tolak 5 dan M tambah 5. Okay. So, kat sini dia jadi 2PQ per M tolak 5 darab. Yang ni akan jadi M tolak 5 M tambah 5 per 8 Q kuasa 2. Okay, so sekarang mana boleh potong? Yang ni boleh potong dengan yang ni kan? Betul. So kita Betul. boleh potong. Ada lagi boleh potong tak? Ada. Ya ke? Tak boleh. Tak ada lah. Tak boleh. Q ni boleh potong kan? Q boleh potong. Q kuasa 2 adalah apa? Q kuasa 2 adalah Q darab Q kan? Q darab Q. So Betul. kita boleh pecahkan. So bila kita pecahkan maka potonglah satu Q. Nampak? Betul. Nampak. Betul, So nampak. kita boleh potong satu Q tu. So ada lagi boleh potong ke tak? Tak boleh lah kan? Tak boleh. So jawapan akhir dia apa? 2P darab dengan M tambah 5 per 8 8Q. Q. So sekarang boleh potong lagi tak sebenarnya?
2 dengan 8 ni. Tak boleh. 2 dengan 8 boleh kan? 8. Boleh. Boleh. Bifid 2. Boleh. So akan jadi 4 lah kan? So jawapan akhir dia adalah PM tambah 5/4Q. Okay, dapat? Dapat. Dapat. Okay. So sekarang untuk pendarapan dan pembagian ungkapan algebra, saya akan bagi soalan untuk kamu buat dalam masa 10 minit. Boleh? Boleh tak? Okay. Boleh. So saya akan bagi soalan dulu. Soalan pertama ni latihan. Tadi salin kan? Okay, latihan adalah saya nak kamu buat 15B tolak 3 per A kuasa 2 tolak 4B kuasa 2 darab A tolak 2B bahagi 5B tolak 1. 5B tolak 1. Soalan pertama. Soalan kedua, 6K kuasa 2 per 3K tambah 24 bahagi 24 bahagi 4K kuasa 2 tambah 10K K kuasa 2 tolak 64. K kuasa 2 tolak 64. Sekarang saya bagi masa 10 minit untuk kamu selesaikan. Okay, semua nampak soalan kan? Nampak. Okay, buat.
Okay, dah siap dah. Sikit lagi cikgu. Okay. Okay dah. Okay, semua dapat jawapan tak? Okay, siapa dapat jawapan bagi tahu sir. Jawapan pertama apa? Apa dah? Jawapan? Okay, siapa dapat jawapan? Dapat tak? Ya. Dapat. Tak dapat? Rasanya. Dapat Tak. rasanya. Tapi tak tahu betul ke tak. Okay, kamu dapat berapa untuk soalan pertama? Dapat 3 per A tambah 2B. Okay, betul? Tak. 2 ni tak siap lagi, sikit lagi. Okay, soalan kedua? Ni tak siap. Ni tak, sikit lagi. Tak siap lagi. Okay. Sikit lagi. Buat dulu. Ni nak pun. Okay, sambil-sambil tu saya akan terus bincang lah. Okay, untuk soalan yang pertama. Okay, so kita lihat soalan pertama ni. Yang belah sini kita boleh faktorkan dahulu, betul tak? Yang pertama yang atas ni kita boleh faktor sifar 3, betul tak? So dia akan jadi 3 darab 5B tolak 1, betul tak? Lepas tu yang bawah ni. Yang bawah ni adalah sebenarnya adalah A kuasa 2 tolak B kuasa 2 yang mana kita boleh buat perfakturan A tambah B A tolak B. Siapa ingat lagi tak ni? Yang dulu kita belajar dalam penambahan dan penolakan. Okey. So sekarang benda ni kita boleh tukar kepada A kuasa 2 tolak 2B kuasa 2. Nampak tak? Yang ini adalah B dia. So, bila kita faktorkan, maka dia akan jadi A tolak 2B A tambah 2B. Okay. So, belah sini pula. A tolak 2B. Boleh faktorkan ke tak? Tak boleh kan? Biar je. Yang bawah ni adalah 5B tolak 1. Pun tak boleh difaktorkan. So, sekarang kita tengok yang mana boleh dipotong. So, yang boleh dipotong adalah 5B tolak 1 dengan 5B tolak 1. Dan A tolak 2B dengan A tolak 2B.
So sekarang yang tinggal adalah 3 per A tambah 2B. Okay. Lebih. So siapa dapat jawapan ni adalah betul lah. Okay, faham? Betul. Faham. Okay, so sekarang untuk jawapan yang nombor 2 ni adalah, sekarang kan saya cakap dia adalah bahagi. So kalau bahagi kena tukar kepada darab. Darab. So dia akan Darab jadi silang. macam ni. Tambah 24. Darab yang ni diterbalikkan diterbalikkan. So akan jadi macam ni. Bagi dengan 4K kuasa 2 tambah 10K. So sekarang belah mana yang boleh difaktorkan? So 6K kuasa 2 dah tak boleh buat apa-apa, betul tak? So yang bawah ni boleh tak faktorkan? Bawah ni boleh kan? Boleh. So Boleh. bawah ni faktorkan sifir 3, betul tak? So akan jadi Betul, K sifir tambah 8. Okay. So yang belah sini boleh faktorkan tak? K kuasa 2 tolak 64. Boleh kan? Kita guna Boleh. pendaraban silang. So bila kita guna pendaraban silang, apa darab apa akan dapat 64. So kita buat darab 8 lah. 8 darab 8 pula. Betul lah, 8 darab 8. Ni ada 8 So 8 4. darab 8 akan dapat 64. Tapi kita nak negatif kan? So kalau kita nak negatif, salah satu kena negatif. Betul? So belah sini bila didarabkan silang, yang ini mesti jadilah kosong. So ini akan jadi negatif 8K. Yang ini akan jadi 8K. So betul lah. So jawapan dia adalah K tolak 8, K tambah 8. Okay, semua dapat macam ni? Dapat kan? Dapat. So yang ni akan jadi K tambah 8, K tolak 8 So yang bawah ni pun boleh guna pendaraban silang ke tidak? Kalau yang ini, boleh. kamu just guna pemfaktoran biasa. So sekarang yang mana perkali yang sama? 4 kan? 4 dengan 10 boleh guna sifir 2, betul tak? So kita boleh keluarkan 2, lepas tu kita boleh keluarkan apa? K kan? Sebab dua-dua ada K. So kita keluarkan. So yang tinggal adalah 2K darab berapa dapat 4K kuasa 2? Mestilah 2K juga kan? Lepas tu tambah 2K darab berapa dapat 10K? Dah 5 kan? Ingat tak? So dapat macam tu. So sekarang jawapan akhir yang mana boleh dipotong? K tambah 8 boleh potong kan? Okay. K tambah 8. Lagi mana boleh potong? Ni sifir 3 boleh kan? Ni 1. Boleh, Jadi sifir akan 3. jadi 2. Betul. Lepas tu sekarang kat sini boleh potong lagi kan? 2K kuasa 2 dengan 2K. Boleh. 2 boleh potong. Dah 2K kuasa K pun boleh potong. So tinggal K je. Ada lagi boleh potong tak? Dah tak ada kan? So yang tinggal Tak ada. adalah K tolak 8 bahagi yang tinggal adalah 2K tambah 5. So yang atas ni kita boleh kembangkan kepada K kuasa 2 tolak 8K per 2K tambah 5. Okay, semua dapat jawapan macam ni tak? Dapat. Tak dapat? Okay, yang mana kamu tak dapat? Part mana? Yang bawah ni kamu nak faktorkan ni? Dah tengok faktorkan. Okay, kalau macam ni kan saya cakap kalau pemfaktoran kamu boleh tengok pada perkali dahulu. Perkali dengan dia punya pemboleh ubah. So perkali yang ini kan, kamu boleh keluarkan je terus. Tak payah guna pendaraban silang. Okay, kamu boleh keluarkan terus guna sifir 2. So kita keluarkan 2 dahulu. Lepas tu tengok kat pemboleh ubah. Pemboleh ubah ada K dekat kiri kanan dia. So kita boleh keluarkan juga. So kita darab dengan apa yang tinggal pula. 2K darab berapa dapat 4K kuasa 2. So darab dengan 2K lah, betul tak? Betul. Lepas tu 2K tambah darab dengan berapa dapat 10K. So akan dapat 5 lah. 2K darab 5 baru dapat 10K. Macam tu je. Oh, okey. Faham? Oh, ya. Faham. Okay, good. So saya akan pergi kepada gabungan kesemuanya lah untuk pendaraban, pembahagian, penambahan dan penolakan. Okay?
subtopik terakhir untuk chapter 2. Okay. Sepadam Gabungan operasi. Seterusnya adalah gabungan operasi. Gabungan operasi ungkapan algebra. Okay. So, kita akan pergi kepada contoh soalan. Memudahkan 2A kuasa 2 tambah 6A. Betul lah. 2A kuasa 2. 2A kuasa 2 tambah 6A bahagi A kuasa 2 tolak 3A tolak 18 tambah 3 per A kuasa 2 tambah 3 per A tolak 6. Okay. So sekarang kamu tengok. Ada campuran betul tak? Kat sini bahagi. Kat sini tambah. Lepas tu ada bahagi lagi. So kamu belajar tak dulu buat mas? Belajar buat mas. Oh. Saya je buat mas. Betul ni BODMAS. Okay. BODMS. Okay. So yang ni adalah bracket. Oh ni tak ada apa. Yang ni divide. Yang ni multiply. Yang ni abstract. Penolak. Yang ni lah. Bukan. Tu apa? Abstraction kan? Penolakan. Yang ni adalah summation. Subtraction. Subtraction. Summation. Ni additional lah, addition. So pun pening bahasa Addition. Ni subtract. Okay. Bahagi, darab, tambah, tolak. Yang ni adalah bracket. So sekarang, bila melibatkan macam-macam operasi, so sekarang kita kena selesaikan yang mana dahulu. Yang paling atas kan? So sekarang kita tengok yang mana ada bracket. Sini ada bracket, dan di sini ada bagi. So kita akan tukar kepada bentuk yang macam ni lah. 2A kuasa 2 tambah 6A bahagi A kuasa 2 tolak 3A tolak 18 tambah 3 per A tolak 6. Okay, nampak tak? So maksudnya kita kena selesaikan yang bahagi dulu Yang belah sini dahulu. So belah sini kan kita boleh faktorkan, betul tak? Kita boleh faktorkan. Yang belah atas macam mana kita nak faktorkan? Kita tengok kepada perkali dahulu. So perkali kat sini 2, kat sini 6. So kita boleh keluarkan berapa? 2, betul tak? 2, betul. Sifir 2. Lepas tu kita tengok kepada pemboleh ubah. 2 ada A. So kita boleh keluarkan A. So yang tinggal berapa? Yang tinggal A tambah A tambah 3. Okay, betul? Betul. Alright. So yang bawah ni pula macam mana kita nak buat? Kita guna kaedah perkalian silang So kita akan darab A dengan A. Yang ni akan jadi 3A tolak 18. So sini A dengan A. Lepas tu yang ni mesti jadi A kuasa 2. Yang ni mesti jadi negatif 18. Yang ni mesti jadi negatif 3A. So macam mana jadikan negatif 18? Apa darab apa dapat negatif 18? Kita guna sifir berapa? Sifir 3 boleh tak? 6 dengan 3. 6 dengan 3. Boleh kan? Boleh 9 tu. Okay, so salah satu kena jadi negatif, betul tak? Betul. So try ambil yang 6 dulu.
So kalau 6 negatif, maka A darab negatif 6 akan dapat negatif 6A. Lepas tu A darab 3 akan dapat 3A. So kat belah sini kalau ditambahkan betul tak jadi 3A? Negatif 3A, betul kan? Negatif 6A Betul. tambah 3A, dapat negatif 3A. Betul? Betul. So jawapan dia adalah A tolak 6, A tambah 3. Okay. So kat sini kita tulis A tolak 6, A tambah 3. Okay. So kat belah sini ada boleh difaktorkan apa-apa ke tidak? Boleh. Tak, tak boleh kan? So kita salin balik. Betul. Tak boleh. Okay. So sekarang kat sini boleh dipotong yang mana? Yang mana sama? A tambah 3. A tambah So 3. A tambah 3 boleh dipotong. Okay, good. So sekarang kita tengok kat sini, kita salin balik apa yang tinggal. 2A per A tolak 6 Tolak 6. tambah 3 per A tolak 6. So sekarang bahagian bawah dia, denominator dia ataupun bahasa Melayu dia adalah penyebut dia. Okay. So sekarang penyebut dia sama kan? Penyebut dia sama. A tolak 6 dengan A tolak 6. Betul tak? So sekarang Betul, kita boleh samakan dia terus. Samakan kaki terus. Per A tolak 6. Okay. Dah selesai. Okay, gitu. faham tak? Faham? Okay, senang kan? Okay dah. Senang. Alright, good. Senang. So itulah jawapan akhir dia. So saya akan bagi satu soalan untuk kamu selesaikan ya. Dah salin dah? Dah salin? Dah. Okay. So saya akan bagi kamu soalan. Okay. Nak tengok kamu faham ke tak? Soalan dia adalah, soalan dia berbunyi. Okay, dia berbunyi macam ni lah. Soalan pertama adalah 3x kuasa 2. Pening kat kamu nanti. Okay, K per K tambah 4. K per K tambah 4 tambah 3K kuasa 2 tambah 3K kuasa 2 tolak 13K tambah 4 tolak 13K tambah 4 per K tambah 4. K tambah 4. Lepas tu darab 1 per K kuasa 2 tolak 16. Okey. Sekarang kamu buat dulu. Saya bagi masa. Ni 13 eh.
Dapat tak? Sikit lagi cikgu. Okey. Okey, dah dapat dah? Dah dapat? Ah, Dapat tak? Tak tahu lah, rasa dapat. Okey, dapat berapa? Dapat ni. K kuasa 2 tambah 7K tolak 1 K kuasa 2 tambah 8K tambah 16. Pasti betul. Tak siap. Okey, betul? Betul kan? Betul? Okey. Bagus lah kamu. Okey, good. So, saya akan bincang sama-sama. Okey. Untuk yang ini kita akan selesaikan yang darab dahulu kan kalau buku math. So, kalau kita tengok kat sini, kalau kita boleh faktorkan. So, kita guna pendaraban silang, maka kita akan dapat berapa? 3K dengan K mestilah jadi 3K kuasa 2. So, belah sini mesti jadi 4 dan belah sini mesti jadi 13K. So, 13K So, apa darab apa akan dapat positif 4? So, kita try apa? Kita try 4 dengan 1 lah So, kita try 4 dengan 1. 4 dengan 1 So, bila kita dah ada silang, yang pertama ni akan dapat K. Yang kat sini akan dapat 3, 4, 8, 12. So, akan dapat 12K. So, sekarang kita nak negatif, betul tak? So, kalau kita nak negatif, Betul. maka kita kena negatifkan salah satu ataupun dua-dua sekali. Betul tak? So, kalau kita negatifkan salah satu, kat sini salah satu kena negatif. Tetapi kat jawapan dia nak positif. Maka kita kena negatifkan dua-dua. So, negatif akan dapat positif 4. Yang ini akan jadi negatif. Bila ditambah maka akan jadi negatif 3K. So, jawapan dia adalah 3K tolak 1. K tambah K tolak 4 agak. K tolak 4. K, ni jawapan dia So, kita salin balik kat sini adalah K per K tambah 4 tambah yang atas ni kita dah faktorkan tadi kan. Dapat 3K tolak 1 dan sini akan dapat K tolak 4 per K tambah 4 darab dengan 1 per yang ni kita boleh faktorkan kan. Kita boleh faktorkan guna A kuasa 2 tolak B. Tolak B kuasa 2. Betul tak? So apa? Betul. Sebab saya kata macam ni. Sebab 16 ni kita boleh jadikan dia kuasa 2. Betul tak? Iaitu 4 kuasa 2 kan? Kuasa 2 dapat 4%.
So kat sini 4 akan kuasa jadi K kuasa 2, kat sini akan dapat 4 kuasa 2. So, dia akan dapat apa? K tolak 4, K tambah 4 kan? 4. Ingat lagi tak ni? Betul, K tolak 4. Ingat Ingat. tak? K K tolak tambah 4, 4, K tolak 4. Okay. So sekarang antara dua ni, darab ni mana boleh dipotongkan? 3 tambah 4. K tolak 4. Kita dapat. K tolak 4 boleh dipotongkan. Okay. So, ada lagi benda yang boleh dipotongkan ke tidak? Tak ada dah kan? So, kita selesaikan pendarapan ni macam biasa. Yang tambah ni nanti dulu. Kita salin balik. Okay. 3K tolak 1 darab 1 akan dapat 3K tolak 1 balik. K tambah 4 darab K tambah 4 akan dapat berapa? Kuasa 2 kan? Kuasa Betul 2. tak? Macam tadi siapa kamu? Betul, kuasa 2. Nama kamu siapa? Daniel lah. Macam Daniel tadi dia terus kembangkan. Betul tak Daniel? Betul, terkembangkan. Berjauh. So, kalau kamu kembangkan nanti kamu kembangkan. Sekarang saya nak selesaikan yang ini dahulu. So, macam mana nak selesaikan penambahan yang mana penyebut dia tidak sama? Kalau penyebut tak sama, kita kena buat apa? Kena samakan dahulu kan? Macam mana nak samakan? Sama ke penyebut. Kena darab dengan K tambah 4 lagi kan? Betul tak? Betul. So sekarang dah sama. So bila dah sama maka bolehlah kita selesaikan. Okay, so sama kat sini So yang ni kembangkan akan dapat K kuasa 2 tambah 4K. Yang ni positif akan jadi positif 3K. Positif negatif akan dapat negatif 1 per K tambah 4 kuasa 2. So kamu akan dapat berapa? K kuasa 2 tambah 7K tolak 1 per yang ni kamu nak kembangkan boleh. Kalau kamu tak nak kembangkan pun tak apa. Kalau kamu kembangkan kamu akan dapat K kuasa 2 tambah 8K tambah 16. Okay, semua dapat macam ni tak? Okay, boleh? Dapat. Alright, good. Boleh? Alhamdulillah, okay good. So, hari ni dia, okay salin dulu. Okay, so saya akan sambung untuk bab 3 pada hari esok. Dan lepas ni saya akan bagi latihan lagi untuk kamu buat. Lepas tu hantar dekat saya. Boleh? Boleh. Boleh sir. Alright, okay. So itu sahaja untuk hari ni. Tak banyak pun kita belajar hari ni. Saya belajar slow-slow nak bagi kamu faham, okay? Boleh? So esok 1 jam saya akan habiskan chapter 3. Chapter 3 ni senang je dan sikit. Senang dan sikit. Dia saya akan pemudahkan untuk kamu faham tentang rumus algebra. Jangan risau. Okay, boleh? Boleh. Alright. So, saya akan bagi masa untuk kamu rehat dulu. Dalam 8.45 nanti buka kat Telegram sebagai soalan. Boleh? Boleh. Okay. Lepas tu hantar kat saya. Okay. Jumpa esok. Bye. Assalamualaikum. Bye. Assalamualaikum. Terima kasih sir. Okay. Bisa. Alright.